بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi 10 kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran. Sesi ini kita menambah 3 lagi harfun yang kita kenali, iaitu harfun ataf, harfun istinaf dan harfun qasam. Catat ini untuk mengingatkan kita kembali jenis-jenis harfun yang memang banyak, ya, 48 seperti yang saya sebut hari itu, memang 48. Untuk hari ini kita hanya melihat kepada istinaf, ataf dan juga qasam. Kita lihat apakah harfun ataf dulu. Harfun ataf ini ialah harfun yang digunakan sebagai kata penyambung. Ia menghubungkan antara perkataan dengan perkataan atau antara ayat dengan ayat, atau kadang-kadang antara rangkaian kata dengan rangkaian kata. Keunikan di sini harfun ini ialah isim yang terletak selepasnya dipanggil maktuf, dan sebelumnya dipanggil maktuf alaihi. Tapi i'rab maktuf ni mengikut maktuf alaihi. Jadi itulah cara kita nak mengenalkan juga isim ni sebenarnya, ya. So dia unik. Ni antara huruf-hurufnya. Mari kita lihat apakah huruf-huruf ataf ni. Wa dan fa lalu atau maka, summa kemudian, dan au atau, lakin tetapi, bal tetapi atau bahkan, imma sama ada ataupun, am ataukah, la tidak, hatta sehingga. Sekarang mari kita lihat beberapa cara penggunaan harfun ataf ni. Perkataan wa tadi kan maknanya dan, iaitu semata-mata menunjukkan himpunan dan tiada tertib tetapi mesti dilakukan. Umpamanya hadara Nuh wa Ali. Telah datang Nuh dan Ali. Dia bersama-sama lah, together. Lepas tu kita tengok fa, iaitu maknanya lalu ataupun maka. Di sini kena ada tertib dan berturutan, iaitu dilakukan segera. Kalau kita tengok hadara Nuh fa Ali. So kita tengok telah datang Nuh lalu Ali. So dia berturutan. Jadi dia tak ada jarak masa. Kalau ada jarak masa, dia akan menggunakan perkataan summa. Maknanya kemudian, iaitu tertib tetapi lambat dilakukan kemudian. Kalau itu hadara Nuh summa Ali. Telah datang Nuh kemudian Ali. Kemudian kalau perkataan au atau, iaitu memberi pilihan atau menyatakan keraguan. Kita tengok contoh hadara Nuh au Ali. Telah datang Nuh atau Ali. Jadi tak ada kepastian. Di sini juga am ataukah, mencari kepastian. Di sini juga ahdara Nuhun am Ali. Adakah Nuh yang datang ataukah Ali? Perkataan lain imma sama ada ataupun, memberi pilihan atau pecahan. Kullu imma tufahatun wa imma mauzan. Makanlah sama ada apple atau pisang. Jadi memberi pilihan imma ni, apple atau pisang. Perkataan bal tetapi atau bahkan, iaitu menepikan yang sebelumnya. Ma hadara Nuh bal Ali. Nuh tidak datang, bahkan Ali. Nuh tak ada tapi Ali. Perkataan la maknanya tidak, menepikan yang selepasnya. Hadara Nuh la Ali. Telah datang Nuh, tidak Ali. Perkataan lakin tetapi, membetulkan yang terdahulu. Ma hadara Nuhun lakin Ali.
tidak datang Nuh tapi Ali. Perkataan hatta maknanya sehingga, ialah untuk merangkumi. Ya. So, kita tengok sini ayat dia, hadara Nuh hatta aulad, telah datang Nuh hingga anak-anaknya. Jadi kita lihat berbagai perkataan harfun ataf ni dia berbeza-beza penggunaannya. Jadi ada dia spesifik juga. Ya. Sekarang mari kita lihat contoh ayat-ayat Quran mengenai waw ataf dalam apa tu ni. Ayat kita sini, qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha azab. So kalau kita tengok ni, maghfiratun ni adalah baris dhammah kat belakang ni. So mana dia adalah marfu' ya. So dia adalah maktuf, dan maktuf alaihi dia adalah ma'rufun. Juga kita tengok dia adalah berbaris apa tu marfu'. So dia adalah marfu' dan marfu', dan kedua-duanya adalah nakirah di sini ya. Isim nakirah. So makna ayat ni adalah menolak peminta-peminta sedekah dengan perkataan yang baik dan memaafkan kesilapan mereka adalah lebih baik daripada sedekah atau pemberian yang diiringi dengan perbuatan atau perkataan yang menyakitkan hati. Sekarang satu ayat lagi. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril lazi anzalna. So, kita tengok sini, maka berimanlah kamu pada Allah dan Rasulnya serta cahaya iaitu Al-Quran yang kami telah turunkan. So kita ada dua ni harfun ataf wa. So, kalau kita tengok sini rasuli ni dia adalah maktuf dia. So maktuf alaihi dia Allahi. So dia pun baris bawah, rasuli pun baris bawah. Lepas tu an-nuri ni dia pun jadi maktuf juga. Yang rasuli pula ni sekarang dah jadi maktuf alaihi. So dia berkait-kait, dia berkait-kait begitu. Jadi itu bila selalunya kalau kita nak membezakan, sebab wa ni, harfun wa ni dia ada 15 jenis yang saya tahulah. Ya, so dia banyak. Jadi satu caranya adalah itu kita dah tengok juga harfu jar. Ni kita tengok harfun ataf. So satu cara untuk mengenali harfun ataf ni, bila apa tu maktuf ni, baris maktuf ni dia mengikut maktuf alaihi ni. Ya. Lagi satu, illallazina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Di sini kita tengok apa tu wa maktuf dia, apa tu ataf juga. Di sini maktuf alaihi dia adalah jenis apa tu kata kerja atau fi'il. Kita akan buat kemudian, tapi sini saya nak tunjukkan je lah pattern dia. Amilu ni kalau tengok ini adalah apa tu kata kerja amilu, tengok amanu sama wa alif dia punya i'rab samalah tu. Lepas tu tawasau pun ada waw alif sini. So i'rab dia sama. Ya, so di sini ni je maktuf alaihi dia, sini maktuf. Sekarang dia jadi maktuf alaihi untuk tawasau ni. Lepas tu dia ni pula menjadi maktuf alaihi kepada maktuf tawasau ni. Jadi dia berkait-kait begitu juga. Sama ya. Sebab kadang-kadang kita boleh lihat maktuf apa tu ataf ni, harfun ataf kadang-kadang ada beberapa dalam ayat, satu ayat ya. Di sini kita ada 3, tadi 2, ni 3. Maknanya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Ini kita lihat contoh fa, makna lalu tadi. So allazi khalaqa fasawwa. Kita tengok di sini fasawwa ni apa tu khalaqa. Kita tengok ni adalah apa tu kata kerja juga, fi'il, sawwa khalaqa. Dia punya i'rab sama ya. So yang telah menciptakan sekalipun makhluknya sekalian makhluknya lalu menyempurnakan kejadiannya. Kita tengok fa lagi satu, wallazi qaddara fahada, dan yang telah mengatur keadaan makhluk-makhluknya serta memberikan hidayah petunjuk. Kita tengok sini fa dan qaddara dengan hada ni. So ni maktuf alaihi. So i'rab dia sama. Lepas tu kalau kita lihat wa ni juga sebenarnya adalah ataf. Di sini dia menyambungkan ayat. Menyambungkan ayat allazi khalaqa fasawwa ni dengan allazi qaddara fahada. Jadi ni semua sekali ni adalah maktuf alaihi untuk maktuf ni. Allazi qaddara fahada. Allazi khalaqa fasawwa. So dia jadi, kalau kita tengok pattern dia kan sama kan. Tu yang maktuf, macam mana mengenal maktuf alaihi.
Satu lagi contoh untuk summa, ini menyambungkan antara ayat dengan ayat. So, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Summa ni ataf. So, kita tengok sini adalah maktuf dia. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun ni jadi maktuf. Maktuf alai. So, sama kan pattern dia? So, ni adalah ayat ni dengan ayat. Ayat dengan ayat. Summa ni menyambungkan dua ayat. So, maknanya sekali-kali tidak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak mereka akan mengetahui kelak. Ini kalau kita lihat contoh lain untuk summa, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kalau kita tengok makna dia, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu dahulu mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, kemudian dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Kalau kita tengok summa ni, so dia adalah ataf sebab yumitukum ni dia adalah maktuf dia. Maktuf alaihi ahyakum. Ya. Lepas tu kita tengok yumitukum ni dengan yuhyikum. Di sini maktuf dia. Ini maktuf alaihi, yang ni pula dia jadi maktuf alaihi dia. Ya, so dia berkait-kait lah begitu ya. Dan tapi kita lihat sini turja'una ni. Untuk ataf ni turja'una, dia jadi sini dia maktuf. Tapi maktuf alaihi dia adalah takfuruna. Ya. So tak semestinya dia mesti dekat-dekat. Jadi kita kena tengoklah kat mana maktuf alaihi ni. Kadang dia boleh, kadang ada masa-masa kadang dia ayat sebelum tu pun kadang-kadang dia boleh jadi. Ya. Contoh au, kita tengok waqalu kunu hudan au nasara tahtadu. Kita tengok sini maktuf dia adalah nasara, apa tu mansub lah, dan hudan pun mansub. So, dia adalah maktuf alaihi. So, maknanya, dan mereka, kaum Yahudi dan Nasrani berkata, jadilah kamu pemeluk agama Yahudi atau pemeluk agama Nasrani. Nescaya kamu akan mendapat petunjuk. Satu lagi contoh, ya. Apa tu kita tengok ayat ni. Faman kana minkum maridan aw bihi azam min ra'sihi fafidyatun min siyamin au sadaqatin au nusukin. Maknanya, maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat gangguan pada kepalanya, lalu dia bercukur, hendaklah dia membayar fidyah, itu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kalau kita lihat sini, au ni adalah harfun ataf, maktuf dia adalah azan. So azan ni maktuf alaihi dia adalah matidan. So kalau kita tengok dia, i'rab dia ataupun baris dia, dua-duanya adalah mansub sini. So dia nampak dia. Ya. Begitu juga di sini, au di sini, apa tu maktuf dia adalah sadaqatin, and then siyamin. Ini kedua-dua ni kalau kita siyamin adalah maktuf alaihi dia. Jadi kita tengok dua-dua di sini adalah apa tu i'rab dia majrur. Ya. Dan di sini juga au ni, au nusukin ni, ni sekarang sadaqatin lah pula jadi maktuf alaihi untuk nusukin ni maktuf. Maktuf sini, jadi maktuf dia sini, maktuf alaihi di sini. Dan maktuf di sini, maktuf alaihi dia di sini. Di sini maktuf di sini, maktuf alaihi di sini. Jadi kita tengok apa tu dia punya ni lah bila kita nak mengenalinya ya. Di sini kalau kita tengok wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kita tengok au juga, kita tengok wazanuhum dengan kaluhum. So kita tengok samakan pattern dia. Dan apabila mereka orang yang curang menyukat atau menimbang, mereka menguranginya. Ini contoh bal. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatum bal ahya'um walakin la tash'urun. So kita tengok bal maktuf harfun ataf bal sebab maktuf dia adalah ahya'un, maktuf alaihi dia amwatun. So dua-dua adalah marfu' ya. Makna sini, dan janganlah kamu mengatakan bahawa sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah itu orang-orang mati. Bahkan mereka itu orang-orang yang hidup dengan keadaan hidup yang istimewa, tetapi kamu tidak dapat menyedarinya. Contoh bal ni tadi, am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. So bahkan mereka berkata dia Muhammad telah mereka-reka Al-Quran itu.
Tiadalah mereka yang tuduhan mereka yang demikian tidak berasas. Bahkan mereka sengaja tidak mahu beriman. Bal. So kita tengok yu'minuna ni. Jadi dia punya maktuf. Maktuf alai dia adalah yaquluna. Sekarang kita lihat contoh untuk perkataan am atau am lakum kitabum fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama tahayyarun. Am lakum aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. So, kita tengok maknanya, adakah kamu mempunyai sesebuah kitab dari Allah yang kamu baca dan pelajari, bahawa di dalam kitab itu membolehkan kamu mendapat apa sahaja yang kamu pilih, atau adakah kamu mendapat akuan-akuan yang ditegaskan dengan sumpah dari kami yang tetap hingga hari kiamat. Di sini am ni adalah ataf, sebab kita tengok sini adalah maktuf ni, lakum aimanun. Dia maktuf, dan maktuf alaihi dia adalah sini, lakum kitabun. So kita tengok pattern dia sama, lakum kitabun dengan lakum aimanun. Tapi tengok jauhnya dia tercampak ni daripada sini, lakum kitabun ni sampai dia melangkau ayat yang kedua lepas tu ya. Jadi itulah kalau kita terdapat, because am ni pun ada harful lain. Jadi kalau cara kita antara perkataan-perkataan yang kita nak ataf yang kalau kita nak confirm, kita tengok dia ada maktuf dia, dan kita kena carilah ke belakang sampai apa tu ada tak yang sama i'rab dia, sama pattern dia kan. Jadi tu baru confirm lah sama ada dia menyambungkan ayat ke, dia menyambungkan apa tu perkataan-perkataan atau rangkai kata ya. Ini untuk contoh imma, sama ada ataupun. So ayat kita, inna hadaina husabila imma syakiran wa imma kafura. Maknanya sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya melalui akal dan rasul akan jalan-jalan yang benar dan yang salah. Maka terserahlah kepadanya, sama ada dia bersyukur dengan beriman dan taat ataupun dia berlaku kufur. So imma di sini ataf sebab kita tengok maktuf dia kafuran. Apa tu maktuf alai dia adalah syakiran. Kita tengok dia apa tu i'rab dia sama, di sini adalah mansub, kafuran mansub, syakiran pun mansub. Lagi satu imma, kita tengok hatta iza ra'au ma yu'aduna immal azaba wa immas sa'ata fasaya'lamuna man huwa syarrum makana. Maknanya hingga apabila mereka melihat apa yang dijanjikan kepada mereka, sama ada azab sengsara dunia ataupun azab kiamat, maka pada saat itu mereka akan mengetahui siapakah orangnya yang lebih buruk kedudukannya. Kita tengok imma ni maktuf dia as-sa'ah, baris mansub, dan dia adalah juga apa tu makrifah sebab ada alif lam. Jadi kita tengok maktuf alai dia pun ada alif lam makrifah dan juga ada mansub, baris mansub al-azaba, as-sa'ata al-azaba. Untuk lakin ni sebenarnya dalam Quran dia amat sukar. Dia tak banyak ya contoh harfun ataf lakin. Tapi kerana dia lebih, bila lakin kat dalam Quran ni lebih dikenali sebagai harfun istidrak sebenarnya. Jadi kadang-kadang kalau dia appear pun beberapa ayat yang saya cuba carilah nak tunjukkan juga ya. Tapi dia adalah bergandingan dengan wa, dan wa tu yang sebenarnya ataf. Tapi di sini saya nak tunjukkan macam mana dia wujud dalam ayat-ayat Al-Quran. Tengok, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabi. Kita tengok sini walakin. So dia sebagai satu, ni saya ambil sebagai satu setengah kitab. Wa ni sebenarnya atafnya ya. So lakin ni adalah harfun istidrak. Jadi di sini maktuf dia adalah rasulah mansub, dan maktuf alai dia adalah aba, juga baris mansub ya. So kita tengok makna dia, bukanlah Nabi Muhammad itu dengan sebab ada anak angkatnya menjadi bapa yang sebenar bagi seseorang dari orang lelaki kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan kesudahan segala nabi-nabi. Satu lagi ayat lakinan.
Kita tengok wa ma zalamnahum walakin kanuhum humuz zalimin. Ya, so kita tengok maktuf alaihi dia, maktuf dia adalah kanuhum, maktuf alaihi zalamnahum. So kita tengok pattern ni pun sama ya. So di sini jugalah sebagaimana saya punya caveat lah ya. So wa ni sebenarnya dalam kitab wa ni sebagai maktuf. Tapi saya nak ambil lakin sebab tak ada contoh, jadi saya ambil ni bergandingan. Ini nak tunjukkan bagaimana harfun lakina ni dia apa tu appear dalam Al-Quran. So, makna di sini, dan tidaklah kami menganiaya mereka, tetapi mereka lah yang menganiaya diri sendiri. Sekarang kita beralih kepada harfun istinaf. Apa harfun istinaf ni? Dia adalah kata sendi yang digunakan untuk memulakan ayat. Tadi yang ataf dia menyambung. Untuk istinaf ni dia adalah memulakan ya. So kataan dia adalah wa, maknanya dan juga, dan fa lalu atau maka. Jadi tadi kita dah jumpa dalam ataf kan ada dua-dua, waw pun ada, fa pun ada. Di sini kita istinaf pun ada waw dan ada fa juga. Kita tengok contoh ayat. Ni walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat lebih baik bagimu dari kehidupan awal dunia. Kehidupan dunia ula ni awal. So kita tengok di awal, dia duduk di awal ayat. So, dia memulakan ayat lah tu. That's why dia istinaf, fungsi dia. Kita tengok ayat ni. Fazakir innama anta muzakkir. So fa di awal perkataan. So dia istinaf. So maknanya maka berikanlah peringatan kerana sesungguhnya kamu Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Dia boleh juga terletak di pertengahan ayat apabila cerita bertukar. Macam ni kita lihatkan di satu ayat. Tapi ataf istinaf ni terletak di tengah-tengah. Sebab ayat ni kalau kita tengok maknanya dia dah beralih. Kita baca dulu. Qul yuhyihal lazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli halqin alim. Maknanya katakanlah yang dapat menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya sejak awal. So, menceritakan mengenai menghidupkan dan menciptakan. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Lalu dah cerita pasal Allah pula. Jadi cerita yang diciptakan ya. Jadi itu yang dan di sini wa istinaf ni dia berbentuk memulakan ayat. Memulakan ayat yang baru ni lah. Ya, sebab cerita dia dah lain. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Itu dah cerita pasal Allah pula. Itu juga dengan ayat di sini, dipanjang sikit. Kita tengok. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. So kita tengok sini ada 3 ataf. Ni dia menyambungkan ayat sebelum tu lah kalau kita tengok. So ni wa ni ataf. Ni kita tengok wa juga ataf sini. Dan wa sini ataf. Tapi di sini wa ni wa zalika didah istinaf di sini. Dia duduk di tengah-tengah. So kalau kita tengok yang ataf ni kita tengok sini adalah maktuf dia yuqimu. So maktuf alaihi dia ya'budu ni. So pattern dia wa walib. So i'rab sama. So wa yuqimu ni dia jadi maktuf alaihi untuk yu'tu ni. So wa walib juga di sini. Ya, so dia i'rab di sana. So cerita dia, dan mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata kerana agama dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Lepas tu alali wazalika dinul qayyimah ni dan cerita pasal agama pula, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Agama tu zalika di itu agama itu. Dinun ni. Itu agama yang lurus. So kita tengok apa tu cerita dah bertukar. Jadi ni adalah dia memulakan ayat yang baru dalam ayat yang besar ni. Jadi dalam Quran sebenarnya dalam satu ayat yang besar dia mengandungi beberapa ayat sebenarnya. Ya? Nanti masa kita buat ayat kita akan tengok ni. Ni lagi satu contoh untuk fa pula. Tadi wa kan. Ni wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Kita tengok wa ni istinaf sebab dia memulakan ayat. Lepas ni kita tengok dia ataf.
Sebab kita tengok ni ada akhrajna ni dia maktuf alaihi dia ahyaina. Sama ahyaina sama ya, dia punya pattern sama tengok ni. Dia ni adalah sebenarnya adalah fi'il lah. Lepas tu famin huyak kulun. Ni dah istinah balik sebab dia dah cerita dah lain. Boleh tengok maknanya dan dalil yang terang untuk mereka memahami kekuasaan dan kemurahan kami ialah bumi yang mati. Dan kami hidupkan ia serta kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripada biji-bijian itu mereka makan. Mula cakap pasal bumi ni mati, lepas tu Allah hidupkan dia dengan ni kan boleh jadi tumbuh-tumbuhan. Alih-alih cakap pasal biji-bijian itu mereka makan. Jadi cerita dia tu lah dah berbeza. Ya, dia apa tu, walaupun dia ada flow tapi dia dah cerita pasal lain. Ni kita tengok fayauma izil la yu'azzibu azabahu ahad wala yusiku wasaqahu ahad. So sini fa ni istinaf mulakan ayat, tapi wa di sini adalah ataf. Sebab kita tengok la yusiku ni adalah apa tu maktuf dan maktuf alaihi la yu'azzibu. Ya. In fact kalau kita tengok ni wala yusiku wasaqahu ahad sebagai satu ayat ni boleh jadi maktuf dan maktuf alaihi dia boleh ni la yu'azzibu azabahu ahad. Ya. Kita tengok ayat menyambungkan ayat dengan ayat. Maknanya dia maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat menyeksa seperti azabnya dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Ayat seterusnya wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin. So kita tengok sini istinaf dia wa memulakan ayat, lepas tu wa juga sini istinaf memulakan ayat. Tapi sini kita dapat wa sini adalah ataf sebab istinaf maktuf dia ma yanbaghi lahu. Ya, ni adalah apa tu ayat ni. Lepas tu dia di sini juga ma 'allamnahu. Di sini adalah dia punya maktuf alaihi. Ni ataf ni wa ni itu Quranun ni maktuf. Maktuf alaihi dia adalah zikrun. So, kita tengok apa tu pattern ni adalah sama. Ya, dia dua-dua adalah apa tu marfu. Ya. So maknanya dan hendaklah diingat bahawa sesiapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kembali kejadiannya kepada keadaan serba lemah. Maka mengapa mereka tidak mahu memikirkannya? Nabi Muhammad bukanlah penyair dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya dan kepandaian bersyair itu pula tidak sesuai baginya. Yang kami wahyukan kepadanya itu tidak lain melainkan nasihat pengajaran dan kitab suci yang memberi penerangan. Sekarang kita beralih kepada satu lagi harfun, iaitu harfun qasam, iaitu harfun sumpah. Ya. Tengok, dia adalah seperti nama dia, qasam, makna dia adalah ni sumpah, dia kata sendi yang digunakan untuk bersumpah dan isim yang mengikutinya selalu adalah berbaris bawah. Ya. Kita lihat apakah perkataan dia senang je maknanya sebab semuanya demi, sebab dia bersumpah. Ya. So, perkataan dia wa, bi, ta dan la. Ini sumpah dia selalu, kalau kita selalu biasa kan kalau bersumpah dengan apa tu, kalau kita pun dalam masjid orang sumpah wallahi, billahi, tallahi kan. So, familiar lah ni, wabi ni. Dia lagi dalam Quran dia ada lagi satu la ni juga. Ya. Itu pun juga adalah harfun sumpah. Kita tengok contoh ayat Al-Quran. Kita tengok dalam Quran ya, banyak sangat apa tu ni wal asri. Allah selalu bersumpah wal asri demi masa. Dan wad duha demi waktu duha. Wasyamsi demi matahari. Wassamai demi langit. Wal fajri demi fajar, wal laili demi malam, dan wattini wazaitun demi buah zaitun dan buah tin, wal qalami wama yasturun demi pena dan apa yang mereka tulis, wan nazi'at demi malaikat yang mencabut nyawa, wal kitabil mubin demi kitab yang jelas nyata. Wal kitab ni memang banyak lah kan, wal kitabil mubin, wal kitabil hakim, macam ni. Dan kita wal Quranil hakim ni. Wal Quranil hakim, wal Quranul mubin.
Banyak juga ni. So kalau kita tengok ni apa tu demi Al-Quran yang penuh hikmat. Yang kalau kita tengok memang semuanya ni adalah berbaris bawah. Seperti saya kata tadi, dia lepas waw kasam ni dia akan baris bawah. Dan apa tu semuanya lah tengok wal kitabi wal Quran ni, kecuali wadduha ni lah. Wadduha ni sebab dia ya ni kat belakang ni kan, jadi tu yang dia tak boleh lah. Memang secara penulisan dia memang dia tak adalah nampak baris bawah, tapi sebenarnya dia adalah kasrah juga ni baris bawah. Jadi apa itu kita lihat Allah bersumpah dengan banyak makhluk-makhluk yang dia ciptakannya lah ni, ya. Sekarang kita lihat ayat. Kalau kita tengok surah Asy-Syams, ya, kita tengok sini, wasyamsi wadduhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal laili iza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha. Kita tengok cantik ayat ni kan, dia rhyme semua kan. Terus construction dia pun sangat tersusun sebenarnya kalau kita tengok sini. So maknanya demi matahari dan cahayanya yang terang benderang, demi bulan apabila ia mengiringinya, demi siang apabila ia memperlihatkannya dengan jelas nyata, demi malam apabila ia menyelubunginya, demi langit dan yang membinanya, demi bumi dan yang menghamparkannya, demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya. Dan kalau kita tengok dalam bahasa Melayu pun nampak sedap pemilihan perkataannya. Kita tengok memang cantik ayat ni. Ya, saya satu daripada ayat favourite saya lah ni sebenarnya. Ya. So kalau tengok, okay, now perpanjangan kita adalah mengenai kasam ni, waw kasam ni, harfun kasam. So ikut peraturan, ya, waw kasam ni dia hanyalah di permulaan ayat saja dia, waw kasam. So kalau kita lihat sebelah lepas pun ada waw, and usul dia kat belakang itu isim apa tu berbaris bawah. Tapi semuanya ni adalah kita tengok dia jatuh sebagai waw ataf. Ya, so itu undang-undang dia lah. So waw kasam hanya appear mula-mula. Yang lain semua adalah waw ataf. Dan juga kalau kita lihat dia adalah sebab bila baris bawah dia kadang-kadang kita lihat setengah kitab kata waw ataf, dan juga dia sebut juga berfungsi sebagai harfu jar jugalah sebab dia baris bawah. Ya. So kalau kita tengok sini di mana kan undang-undang ataf kan dia mesti ada maktuf kan. So kita nak tengok, nak confirm betul ke ataf ni. Ya, so kita tengok ni wasyamsi memang kasam sebab dia memulakan ayat dan dia berbaris bawah. Ya. Lepas tu duha ni, wadduha. So waw ni adalah ataf, jadi duha ni adalah maktuf. So walaupun nampak dia di sini sebagai atas dia, tapi sebab penulisan, tapi dia adalah secara takdirnya dia adalah berkasrah sebab dia maktuf, sebab dia follow, dia ikut ni. Syamsi ni baris bawah. So dia pun i'rab dia baris bawah jugalah, kasrah juga. Wal qamari ni pun memanglah dia tengok baris bawah. So dia pun maktuf. So maktuf alai dia ni duha ni sebab sini dah tadi jadi kasrah ni. Lepas tu kita tengok sini wan nahar ni, ataf ni ni sini wan nahari ni dia maktuf alai dia adalah al qamari. Ni kalau al-laili ni maktuf dia, ni maktuf alai dia an-nahari. Begitu juga as-sama'i ni maktuf, dan maktuf alai dia al-laili. Tapi di sini wama ni, wa ni ada ataf, so kat sini kat mana dia punya maktuf? Maktuf dia ni adalah ma ni. Ma ni adalah isim mausul. Kita ingat tak masa kita buat isim mabni. Ma ni ada isim mausul mabni. Ya, sebab dia tak boleh bertukar-tukar kan. Dia bila mabni dia memang betul-betul mabni. Ma dengan man. Ingat tak dulu? Ya, so jadi tapi di sini sebab dia apa tu selepas hadir selepas harfun ataf ni, jadi dia adalah maktuf. Jadi dia adalah sebagai apa tu dari segi i'rabnya dia adalah kasrah, tapi dia tak sebutlah kasrah sebab secara zahir ni kita tak nampak dia kasrah. Jadi dia ni disebut fi mahlin jarrin. Nanti kita akan buat, bila kita buat i'rab nanti kita akan juga apa itu menziarahi perkataan-perkataan yang ni lah, yang Arab yang susah-susah sikit ni ya. Tapi kalau macam untuk pengajar orang awam macam kita ni, I think sebenarnya yang perlu kita kenal ni ma ni adalah isim mausul. Ya. So dia adalah now dia berbaris bawah, jadi dia adalah apa itu i'rab dia fi mahlin jarin. I'rabnya adalah kasrah juga ya. So dia adalah
maktuf, dan maktuf alaihi dia adalah as-samai. Ni ardi ni pun maktuf dia dan maktuf dia kat sini lah, sebab ni juga dah baris kasrah tadi. Ni ma ni dah sama konsep macam tadi je lah. Ya, so dia maktuf alaihi dia al-ardi. Begitu juga nafsin ni dia di situ, dan ni pun ma ni macam konsep yang sama tadi. Jadi kita tengok cara pengenalan ataf, dan juga waw kasam dan juga waw ataf. Ni saya ada satu lagi ayat ni nak tunjukkan. Ni pun wal adiyati dhabhan fal muriyati qadha fal mughirati subha. So kita tengok sini waw ni pun seperti saya kata tadi, waw permulaan dia waw kasam, jatuh waw kasam. Tapi lepas tu fa, perkataan fa ni saya ambil nak tunjukkan tadi waw ni fa. So fa ni juga adalah ataf, sebab kalau kita tengok dia dari segi perkataan isim yang mengikutinya ni adalah al-muriyati. Ya, so dia adalah maktuf. Kalau kita tengok dia adalah maktuf alaihi pasangan kat sini, al-adiyati. So ni adalah kita tengok jamak muannas salim kan, sebab ada alif ta kan. Ni pun ada alif ta. Dia adalah makrifah. Ini makrifah jamak muannas salim. So dia adalah maktuf alaihi. Begitu juga dengan sini al-mughirati ni pun sama, jamak muannas salim sebab ada alif ta ni sini. Atin ni kan kalau kita tengok muslimatin gitu. So dia adalah jamak muannas salim, dan dia juga adalah makrifah. Jadi dia pattern dia sama dengan ni. So dari segi i'rab dia pun sama, ya. So kalau kita tengok maknanya, demi kuda perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya, serta mencetuskan api dari telapak kakinya dan meluru menyerbu musuh pada waktu subuh. Jadi saya harap kita dalam sesi ni saja kita dah belajar 3 waw ni kan, waw kasam, waw ataf dan juga waw istinaf. Dan sesi lepas kita dah belajar waw juga ada dalam harfu jar. Jadi kita dah kenal 4 waw, 4 jenis waw. Jadi saya harap jelasnya boleh nampaklah apa perbezaan-perbezaannya. Iaitu kalau kita lihat harfu jar adalah dia bila baris bawah isim, selepasnya baris bawah harfu jar. Dan kalau ataf ni dia kita kata dia mesti ada maktuf dan maktuf alaihi. Tengok dia. Ya, dia punya i'rab dia mesti sama, ya. Lepas tu kalau kita tengok waw kasam, dia memulakan sahaja. Dan dia mula untuk yang bersumpah ni saja. Tapi kalau waw istinaf tu yang kita dah tengok, dia memanglah dia mula ayat, kan. Dia kalau dia pun, tapi dia boleh duduk juga di tengah-tengah bila cerita tu dah bertukar. Jadi maknanya dia dah mulakan cerita baru. Jadi itu dia maknanya dia memulakan. Dekat istinaf tu maknanya memulakan. Jadi saya harap jelas, ya. Sekarang kita lihat contoh perkataan harfun khasam yang lain, ya. Tadi kita dah buat wa, sekarang kita tengok perkataan la ni. Fayuqsimani billahi la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima. Maknanya dia kemudian mereka bersumpah dengan nama Allah dengan berkata, demi sesungguhnya persaksian kami lebih berhak diterima daripada persaksian kedua saksi itu. So kita tengok la di sini. Ini adalah harfun sumpah, maknanya demi. Satu lagi ayat kita tengok latarawunnal jahim. Demi sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak menculang. So ni la, juga adalah lam kasam. Sekarang kita lihat contoh harfun kasam ta, ya. Kita tengok sini, tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun. Demi Allah, sesungguhnya kamu akan ditanya kelak tentang apa yang kamu adakan secara dusta itu. So ta ni, tallahi. So tengok Allahi baris bawah selepas harfun ta ni. Satu lagi ayat, tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna lahatiin. Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan dan memuliakan engkau daripada kami disebabkan takwa dan kesabaranmu,
Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Tallahi. So Allahi juga adalah baris bawah. Ya. So dia lepas harfun kasam ta. Sekarang kita beralih kepada harfun kasam B. Ya. So kita tengok summa ja'uka yahlifu nabillah in aradna illa ihsanan wa taufiqa. So kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah kami tidak sekali-kali menghendaki melainkan kebaikan dan perdamaian. So billahi ni ya. So ni Allahi juga dah di baris bawah. Saya ada ayat yang mengenai iblis bersumpah ni ya. Dan kalau kita tengok ayat ni memanglah apa tu mengerikan. So kita tengok ni qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. So kita tengok iblis berkata, demi kekuasaanmu wahai Tuhanku, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya, so dia bersumpah dengan Allah nak menyesatkan manusia. So kalau tengok dalam ayat sumpah dia ni ada dua harfun kasam. Satu B ni, ya harfun kasam B, lagi satu lam kasam. Ya, so ada ba kasam dan juga lam kasam di sini. So ada dua harfun sumpah yang digunakannya. Selepas tu kita juga lihat taukid di sini. Ni kita jumpa kan wiyanna, enna di sini kan kita dah jumpa hari tu masa kita buat harfun taukid. Di sini juga kita terdapat lagi satu kesungguhan dia. Taukid menegaskan penekanan kan. Ni enna di sini. Dan lepas tu ajmain. Perkataan ajmain ni semuanya. Ya, ni perkataan juga selalu digunakan untuk menegaskan. Jadi memang pada saya kita bila lihat ayat ni memang sangat mengerikan. Jadi kita terpaksalah itu sebab kita kena selalu meminta perlindungan daripada Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim ya. Sekarang kita sampai kepada ayat praktikal kita ya. So cuba cari perkataan harfun ataf dan istinaf dalam surah Al-Bayyinah. Nampak kan? Jumpa. Biasa dah dengan surah ni. So, kita tengok ya, yang ada yang merah-merah ni adalah harfu jar yang kita kenal sebelum ni. Ni yang warna biru. Kita tengok wa ni. Ya, wa. Ni semua adalah harfun ataf. Ya, so kita tengok banyak ada wa semua harfun ataf. Kita ada satu wa ni tadi. Ni ayat ni kita buat tadi ni sebenarnya. So ni adalah harfun istinaf. Sebab cerita dia ni kan bertukar tadi. Wazalika dinul qayyimah. Ya. So kita campur atau gabung dengan carian isim dahulu. Lagi banyak dah perkataan. Dah tak banyak lagi dah. Yang lompang-lompang ni dah tak ada sangat. Kebenaran kita hari ini. Sekarang saya nak share mengenai semua perkataan harfun. Kita masih belum habis lagi mengkaji mengenai harfun ni. Kita baru buat hanya yang memberi kesan sebenarnya kepada isim. Jadi banyak lagi harfun-harfun yang kita akan jumpa memberi kesan kepada fi'il ataupun kata kerja. Tapi memandangkan kita masih lagi belum membuat kata kerja, jadi saya tangguhkan untuk perkataan-perkataan tersebut kita kaji selepas kita faham mengenai kata kerja atau fi'il. Tapi di sini saya nak share daripada pembacaan saya dapati ada sebanyak 64 perkataan harfun ya. Dan kalau itu eloklah perkataan ni sebab dia adalah mabni, saya kata harfun ni walau dalam keadaan apa-apa pun kedudukan macam mana pun dia tidak berubah. Jadi eloklah kita menghafalnya lah supaya jadi, sebab dia pun memang banyak dalam saya dah tunjukkan kan, kadang-kadang dalam satu ayat tu ada beberapa harfun. Jadi eloklah kita kenal dia. Jadi pada teknik saya ni kita mengenal harfun-harfun, kita mengenal isim-isim. Dan lepas tu sesi depan kita akan membuat damir
Lepas tu kita tinggal hanya yang lebih kompleks lah, iaitu kata kerja. Saya harap boleh melihatlah semua ni 64 ni. Sudah di akhir perkongsian sesi ini, saya sudahi dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wallahu a'lam.